Gate ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have Hai guys, podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Ali Gaban Art dengan kerjasama Taman New Street Market. Kata nak English. Hai guys, Okay, teruskan. layari Facebook Taman New Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakkan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram dan YouTube channel. Ya. English nantilah. Ya, Tidak. boleh? Nak kena buat. Kau try buat kau punya ayat. Hantar kan, submit. Apa proposal? Let's go. This podcast is proudly brought to you by Dah buat. Ali Gaban Art Aku dah nak and Taman New Street. dah nak Dia queue kalau lah. kerjasama kita panggil apa? Collaboration. Taman Corporation boleh. Collaboration ni. collaboration. Partner with Oh, Partner. bukan. Brought to you by Ali Gaban featuring. Tak boleh fikir. Dah lah. Dah lah. Bye. Kawan-kawan mari dengarkan, yang lalu lalang mari dapatkan, yang dari jauh mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi ke lapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan, Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di Maaf Cakap Podcast. Betul? Tak yang kau mengentak-gentak. Betul lah. Selamat datang ke Maaf Cakap Podcast bersama kami, host yang terhandsome sekali, For you to see. Aizat Yusof. Hakim Mokri. Ali Gaban. Muhammad Ilal. Yeah. Dah. Okay, bye. Apa tadi aku nak cerita pasal? Tadi Wan ada WhatsApp aku, Wan extra. Okay. Dia cakap pasal yalah bila nak start benda tu kan, video tu. Dah, video dah banyak lah. Lepas rupanya dia ada bagi aku soalan. Soalan tu dah ada dah rupanya. Aku tak tekan download. Dia punya PDF tu kan. Aku agak dah. Kan rupanya dia Hari bagi. tu bila dia tanya, aku kata mana soalan dia, kata disuruh buat sendiri. Bukan. Dia kata yang pasal banjir lah kedua SP tu kan. Lepas tu aku hari ni aku tanya balik, mana soalan dia kan. Lepas tu dia mention balik ni lah Jad. La ilaha illallah. Aku ingat tu dia punya ketak kerja yang nak buat benda projek dia yang untuk orang luar sekali lah kan. Fokus ni. Punya tu soalan-soalan Dia dia. tak fokus. Mana soalannya? Tengok baca. Sekejap. Tergentak pula. Tak maaf pada pendengar, kita memang nak kena semak balik sebab Wan ni daripada create dia create ke hub Wallahualam. Wallahualam. Dia minta kita buat satu video lah, macam sesi temu ramah Jadi Sebab tunggu kau. Jadi soalan inilah kita dengar soalan-soalannya berbunyi begini tuan-tuan. Berbunyi begini. Berbunyi begini. Ni katalis lah, pertubuhan katalis Anom Johor. Apa tu? Iya, kan hari tu dah cerita. Soalan berkenaan isu semasa. Dia cerita. Kan yang dia nak invite kau masuk dalam Facebook group tu. Itulah grupnya, Grup Katalis Facebook Sanom dia. tu. Satu berkenaan soalan Aisina. Apakah anda merasakan bahawa Aisina ini diberikan berdasar kepada keadilan atau kesamarataan? Apakah pendapat anda mengenai proses dan syarat Aisina? Anda apply berjaya atau tidak? Apa pendapat anda? Itu untuk Aisina lah. Oh, banyak soalan. Satu untuk Aisina dia ada 10 poin. Tapi satu poin ada dalam lebih kurang 2 atau 3 soalan. Lagi? Jadi lepas tu berkenaan dengan banjir, setuju saya katakan bahawa musim banjir ini dilayan seperti 4 musim di negara luar.
Itu soalan dia. Soalan ke kenyataan? Tak, setuju saya katakan bahawa musim banjir ini Setuju atau tidak? Dia tanya kita tu. agaknya lah. Lagi? Setiap tahun banjir berlaku. Adakah ini silap rakyat buang sampah atau kerajaan yang tidak tidur sepanjang musim di Malaysia? Tidur sepanjang musim, Mas Yud. Next. Oh. Okey, faham. Lepas tu perniagaan banyak. PKP datang lagi. Bagaimana kemandirian peniaga Malaysia selepas ini? Jika anda menteri, apakah yang anda bakal lakukan? Uish, kita tak boleh sebab kita memang tak ada harapan jadi menteri. Jika dia pun nama jika. Jika pun jika tak boleh sebab benda tu melibatkan pemikiran seorang menteri. Ya ke? Macam mana kau nak jadi pemikiran sama? Tapi aku boleh jawab ni. Boleh ni. Boleh. Tapi boleh lah. Bagi yang kekek. Aku tanya dia ni nak jawab secara ilmiah ke ataupun kekek kan? Dia kata boleh lah kekek-kekek sikit lah. Dia pun takut-takut aku jawab main-main kan. Tadi sebenarnya Dia nak letak Tak apa. Okay, next. Medan Selera banyak kekosongan kedai. Namun apabila PBT keluarkan notis bahawa lot tersebut semua sudah dimiliki, anda sebagai pemerhati, apa pendapat anda? Ini pun kita ada jawapan. Moga ada yang terasa lah. Apakah relevan berniaga di traffic light lebih menguntungkan? Ni yang buat pelang tu. budak-budak. RM10 bang. Dibandingkan dengan keselamatan, kesihatan dan kesihatan peniaga. Apakah pendapat anda tentang saman diberikan oleh kerajaan kepada mereka? Adakah anda golongan yang mengherdik membeli atau berdiam patung dalam kenderaan apabila dihampiri oleh mereka? Aku lock kadang-kadang. Yalah takut je kan. Ular keluar ni. Lock. Dek, bungkus Benda dah sama lock. lock. Okey, yang keempat berkenaan dengan isu tanah. Apakah anda sedar tentang reserve tanah Melayu? Adakah anda tahu cara untuk proses permohonan tanah tersebut? Wah, tak tahu aku. Berikan pendapat anda sebagai anak muda tentang kewujudan ini. Ni tak boleh lah, soalan nombor 3 ni tak boleh. Macam Sebab kita dah tua. Ni untuk anak muda je ni. Untuk Berikan pendapat anda sebagai anak muda. anak tak untuk soalan reserve tanah tadi tu. Isu tanah. Boleh. okay. Boleh pohon. Vaksin. Adakah anda pro vaksin atau anti vaksin dan berikan alasan anda? Oh, ini macam suruh mengaku betul tak? Tapi yalah majoriti. Ada lagi soalan? Ada. Baca kan? Aku cakap ada 10. 10 point dan berapa soalan. Pendapat anda tentang vaksin, antara teori konspirasi dan kemandirian untuk terus kehidupan, apa pendapat anda sebagai wakil keluarga? Alright, lagi terus. Nombor 6, PPR. Sudahkah anda memohon PPR? Apakah alasan dan pendapat anda? Projek Perumahan Rakyat. Projek Perumahan Rakyat PPR. Okay. Ni yang nombor 6 ni aku boleh jawab ni sebab 2 je soalan dia senang ni. Jalan berlubang 7. Jalan berlubang. Alright. Jalan punya besar, kenapa lubang juga yang dijadikan pilihan untuk dimasuki? Jalan punya besar, kenapa lubang juga yang jadi pilihan untuk dimasuki? Okay. Yalah soalan. Alright. Dia best soalan ni. Tak apa. Okay. Saya tak pilih, dia pilih saya. Apa tanggungjawab JKR mengenai isu ni? Cuba anda kongsikan solusi anda kepada kami. Okay. 8, Johor bosan. Point dia, Johor bosan. Jawab besar. Alright. Okay. Betul ke Johor semakin bosan tanpa Johor dan kilang bateri? JOHO. Alright. Johor. Okay. Apa yang boleh menjadikan Johor ini meriah? Podcast kita. Dia bias ke apa tu? nak suruh support Johor? Tak tahu lah. Tak tahu. Tak tahu orang yang sama ni kot. Lagi. Point ke-9, peminta sedekah. Alright. Ni Okay. Ali boleh jawab ni. Belum sempat suap makanan, orang hulur tisu. Belum sempat minum air, ada orang hulur kacang. Apa perasaan anda? Okay, lagi. Okey. Belum sempat okey tak. Adakah mereka ini betul golongan itu atau hanya mengambil kesempatan atas orang lain? Okay. Atau di bawah sebuah agensi? Alright. Adakah anda sedekah kerana belas kasihan atau anda memang nak makan kacang tu? Alright. Okay. Kau memang kadang-kadang kau tak ambil Makan kacang Aku tu. kadang-kadang bagi tisu tu aku tak ambil. Nanti Kedai kita tu sendiri dah ada tisu. Kaki game nombor 10. Bukan aku lah. tak apa tu. Baca soalan. Anda kaki game atau anda selalu kena game? Aku baik. Masuk aku game ni Aku baik. Kenapa perlu game? Siapa dalam hidup kamu selalu jadi kaki game? Kaki kencing ni Berikan kata-kata kalau anda berasa marah tentang hal ini. Okay. Adakah pemimpin hari ini dan sebelum ini juga kaki game? Panjangkan nasihat anda. Itu je lah. Tu je.
Jadi bolehlah slot session kali ni kita jawab soalan ni lah. kau Boleh? Tak, dia suruh buat video. Mana video lah? video ni. Tak, bukan, dia tak video yang Tak apa, video, kita buat ni dulu, kita bagi dia. Nah, satu lagi alhamdulillah dapat konten kita punya session lah. Kau nak fikir Tak. tajuk? Jad, kau send Ha? soalan tu Jad. Tak payah, Ijat baca je nanti. Tak, sebab apa aku okay. selalunya aku bagi tajuk, tapi kan berbalik pada Ali aku cakap. Yalah, kita tajuk ni lah. Pulang pada Okey, ni kau. tajuk ni. Ya, senang. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang pendengar yang dihormati sekalian. Apa aku nak cakap tadi, lupa dah. Cari balik ni. Ni begini. Alhamdulillah lah sebenarnya apa soalan yang Ijat bacakan tadi. Terlebih dahulu lah untuk sesi kali ni disebabkan Ijat sebenarnya isu ni, point ni hari tu lagi Ijat dah bagi tahu. Dia kata suruh buat satu video untuk yalah, untuk rekod jawab soalan macam gitu. Jadinya entah macam mana kan, Ijat kata adalah soalan-soalannya Ijat main sebut macam gitu je, tapi cuba rupanya ada detail PDF. Tak fokus. Fokus sebenarnya mungkin jelah, mungkin ada banyak faktor fikiran. Aku faktor-faktor. kan rajin drive. Ya Jad. Jadi TV light lain semua aku nak tengok. Ya, saya faham itu. Jadinya alhamdulillah hari ni Ijat dia dapat soalan tu ialah disebabkan benda kadang-kadang tersorok. Tapi ialah disebabkan Ijat dah baca soalan tu, insya-Allah lah kita sesi kali ni kita bawa Ijat, kita akan layan soalan-soalan daripada sebenarnya itu daripada wakil pihak mana Ya, Pertubuhan Katalis Anom Johor. okey, Pertubuhan Apa tu? Katalis Anom. Pertubuhan apa? Wallahualam. Dia dia punya ada ni pun, dia. Cuba baca Jat dia punya. tak bukan. Dia punya logo Font. pun macam Thundercat Katarsis. kan? Nak cuba baca Jat Aku dah bagi dah. Aku dah bagi kat grup. Tahu tak? Aku suruh kau baca. Macam apa? Bacalah apa Soalan sikit dia dia. punya soal. Bukan ni, dia Kita ulang punya balik apa? bukan, dia punya Pertubuhan. info pertubuhan tu apa? Pertubuhan. About ada tak? Tak ada. Ini yang aku tengok PDF dia sekali. Oh. Bukannya jap aku tengok kat dia punya Katalis. Pertubuhan apa? Kartalis. Katalis. Katalis Anom. Katalis Anom Johor. Pertubuhan Katalis Anom. Yalah, sebenarnya soalan-soalan yang dia kemukakan tu sebenarnya kita dah cerita dah sebenarnya pun di apa episod-episod sebelum ni. Hampir semua je hampir keseluruhan. Banjir, KDLWSP, Aisina, vaksin sikit, apa lagi? Tak ada. Lubang pun ada cerita sikit, lubang jalan tapi tak sedikit. Tapi tak apalah, kita sebab tu kita perkenalkan dulu Katalis Anom ni apa benda. Kan nanti orang tanya juga, jawab untuk bagi untuk siapa tu kan. Pasal dalam lubang pun kita dah pernah cover kan. Ada sikit lah cerita pasal Lando. Lepas tu pasal peniaga pun kita dah. Ya, semua dah, hampir semua. Apalah kita Mungkin dia nak compilekan dalam satu episod lah kot. Boleh. Ataupun video lah, dia suruh buat video tu. Yang tak ada kaki game, peminta sedekah, Johor Bosan. Itu kita tak cover lagi. tak apa, kita cerita kali ni kan. Ada Jad, jumpa Jad. This group was created and inspired by a bunch of Anom dreamers who think that they can be the catalyst of orang muda Johor in championing the youth's agenda in Johor. Okay. Starting as the platform provider for the Anom to discuss and debate about any relevant topic related to youth's interest. Okay. This group aim to be the main source of knowledge and entertainment stage for the youth across the nation, especially in Johor. Anom Grup ini ditubuhkan dan diilhamkan. Boleh, bahasa Melayu. Barulah dunia. Yelah, Nak nunjukkan yelah. aku boleh baca tapi tak faham. Baru Yelah. Baru nampak international. Ya, okey lah. Okey. Grup ini ditubuhkan dan diilhamkan oleh sekumpulan Anom yang berpendapat bahawa mereka boleh menjadi katalis orang muda Johor dalam memperjuangkan agenda belia di Johor. Ya. Bermula sebagai penyedia platform bagi Anom untuk membincangkan dan berdebat mengenai sebarang topik yang berkaitan dengan minat belia. Kumpulan ini bertujuan untuk menjadi sumber pengetahuan dan hiburan utama bagi para belia di negara, terutamanya di Johor. Negeri. Belia di seluruh negara, terutama di Johor. Respect difference, enjoy tolerance. Respect difference, enjoy tolerance. Okay. Anom stand for? This group Apa was okay, apa? Anom stand for?
Tak ada. Anak apa? Dia dah sebut tadi. Kau dah sebut tadi. Apa? Anum stand for apa? Tadi dekat description tu ada. Tak ada pun. Ada. Anak. Dia anak Johor dia cakap. Tak ada. Anak muda Johor. Anak orang muda. Anak orang muda lah. Tapi Anak mana mudanya? AN okey lah. AN anak. Urang pakai urang. Anom. Anom anak orang muda lah. Anak orang muda. Lagi? Katalis? Katalis. Langkah pertama Katalis adalah akan merealisasikan sebuah forum santai berepisod pada setiap hari Sabtu minggu kedua dan keempat yang dinamakan Agenda Katalis. Okey, lagi? Baca semua yang dia tulis lah Ikut kau lah kalau kata. sebab dia point dia lain-lain. Yang ni ada point dia, ni ada point dia. Ikut Tapi ni info jugalah. boleh lah baca lah. Yang dinamakan Agenda Katalis, kami akan menampilkan panel yang mampu memberikan impak pengalaman dan pengetahuan dalam menyampaikan informasi kepada para penonton, khususnya kepada belia. Ya. Setiap tajuk berbeza mengikut situasi dan keberadaan isu semasa di kalangan marhain di Malaysia, baik juga di Johor. Kerana bagi kami, golongan ini perlukan lebih informasi bersifat terbuka dan santai tanpa protokol. Kolar putih. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir batin. Kepala butuh. Tak ada tu Bodoh aku tambah kan. lah. Itu je lah. Katalis, kalau ikut definisi katalis, sinonim dan tata bahasa, lihat contoh korupsi bahasa Melayu yang hebat. Pemangkin. Okey. Aku setuju berkenaan dengan santai tanpa protokol kolar putih. Santai lah. So ni kena lah dengan kita. macam apa saduran ni apa belia rakan muda. Gitu. Dia Pendapat apa yang kau nak sampaikan. Benda-benda yang yalah. Yang Respect difference. budak muda ni boleh idea lah, lebih pada idea kan. Pendapat, idea dan Dia bagi selamat platform Hari lah. Raya. Apa? Dia bagi platform. Bodoh lah. Dia bagi apa? Platform. 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 Platform sudah kot. Plat. Platform sama. Terus sekali. Soalan pertama. Sinar. Tak apalah, ada orang tanya, kita jawab balik lah kan. Apakah anda merasakan bahawa Aisyina ini diberikan berdasarkan Aku baca soalan lah. Aku baca soalan, kau yang terang jawab Yelah. Okay, soalan berkenaan isu semasa di Malaysia, khususnya di Johor. Yang pertama, Aisynar. Apakah anda merasakan bahawa Aisynar ini diberikan berdasar kepada keadilan atau kesamarataan? Keadilan atau kesamarataan Aisynar ni? Okay Ali. Okay Ali ya. Benda ni lah hari tu pun kita dah cerita di episod keberapa, aku tak ingat lah episod. Ya, boleh adalah tajuk dia boleh kat check lah dekat kita punya itu playlist. sebab lah kena dengar. Tak lah, itu sebab lah kena subscribe kita punya YouTube. Ali tengah cakap kau menjerit. Yelah, dia macam gini lah basic, kita ambil paling basic lah. Apa yang kita faham lah. Apa yang kita faham, apa yang kita tahu bila benda melibatkan sistem. Sistem permohonan, sistem yang memerlukan aplikasi yang kita deal direct dengan gadget, teknologi. Kita bukan deal dengan orang di kaunter. Pertama sekali ingat balik kalau kata siapa pernah terlibat dengan UPU punya borang, permohonan UPU nak masuk universiti dulu. Ya, sedia maklum lah, kita semua bila sistem yang ada yang melibatkan ni lah, yang macam gini kan, dia ada sistem merit lah. Ini kita nak jawab soalan merujuk kepada sama ada keadilan atau keadilan ataupun kesamarataan. Tak lain. Ada sama rata semua dapat. Keadilan siapa dapat, yang memerlukan dapat. dia dapat gitu. Yalah, dia sebenarnya kalau kata macam ni highlight isu point. Betul lah. Yalah, point yang pertama yang kita nak highlight Aisynar tu adalah duit korang sendirilah. Kan? Yalah, macam aku cuba menjawab sebab aku tak ada pun KWSP. Jadi maklum lah kan. Itulah banyak faktor lah kenapa tak ada KWSP kan. Tapi yelah, bila aku dengar dari kawan-kawan macam mana cara apa yang dia orang rasa apa semua kan, memang itu duit korang. Dan sepatutnya memang korang akan dapat waktu di hujung umur nanti lah.
kan, dia dapat keluarkan, yelah ikutlah sama ada dibagi by bulan ke macam mana, Allah alam lah. Tapi memang duit korang lah. Cumanya kenapa dibagi sekarang, yelah atas dasar pandemik dan sebagainya lah. Tapi bagi aku okey lah, sama juga konsep dia. Dia diberi di masa kita memerlukan. Yalah, korang waktu di hujung umur pun diberi setelah korang berkhidmat dan korang tak bekerja dan korang memerlukan untuk survive. Sama je aku rasa lah. Bagi aku tak ada masalah. Cumanya untuk korang gunakan apa ataupun macam mana, itu terpulang lah kan. Sama juga bila di hujung umur dia bagi duit, terpulang lah korang nak pakai duit apa kan. Ada juga yang tersilap langkah, habis juga kan. Ada yang atur balik, alhamdulillah dapatlah rasa berapa keturunan pula lepas tu, betul lah kan. Tu orang kata kena ada lah, kena study lah. Sama juga kalau kata korang dapat sekarang pun, kalau kata korang ada satu planning yang boleh mengembangkan apa semua, maknanya benda tu awal je lah korang dapat proses. Okey, berbalik kepada permohonan sama ada keadilan ataupun kesamarataan. Sebab isunya ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadinya ialah benda-benda yang melibatkan permohonan, sistem dan ada yang menguruskan ni, yang itu kena check balik lah dia punya apa je dia punya tu, dia punya sistem. Bukan sistem, apa? Poin-poin yang diperlukan kan, syarat-syarat. Requirement Ni poin kedua ni. Kalau proses dan syarat ICINA. English aku dah power. Yang pertama, yang tadi tu lah. Yang pertama diberikan berdasarkan keadilan dan kesamarataan. Kita jelah mix macam itulah, jawab satu soalan sekali kan. Ya kena check balik dia punya requirement. Okey faham. Kena check balik dia punya requirement. Sebab benda macam itu, lepas tu kalau kata dia kata dah ikut requirement kan. Lepas tu dia kata aku disebabkan gini tak layak, gini tak layak. Yalah, benda-benda macam itu andaian. Macam mana yang kita bincangkan itu kan. Andaian yang kita pun tak boleh nak pastikan. Benda bermain dengan andaian dan kebarangkalian. Bukan, kebarangkalian masih lagi ada. Wujud. Tapi bila dia kata aku sebab aku undi parti ni. Nampak? Kan aku tak dapat. Aku gini. Sebenarnya kena tengok balik sebab aku ada bincang hari tu dengan, yalah, ada beberapa orang kenapa dia tak dapat, ada yang dapat cepat. Yalah, yang pertama sekali kita tengok bila ada gangguan daripada gaji contoh ada sistem pengurangan gaji. Maknanya dia kata kalau terjejas, dia terkesan daripada pandemik. Majoriti yang basic yang aku dengar terjejas confirm dapat. Betul. Yang tak terjejas memang tak dapat lah. Ada beberapa kawan aku yang aku jumpa, dia punya case memang orang kata faktor-faktor yang menjurus kepada andaian. Contoh? Sebab baru ni aku dengar kata kenapa kau tak dapat? Kata sebab dia kata dia apply yang paling max 60,000. Okay. Dia kata memang layak dia boleh. Memang dia kata cumanya daripada apa yang dia buat, dia memang dah lama tak kerja. Memang nampak lah dia punya, kat situ kita boleh kelaskan dia adalah golongan yang terjejas. Maknanya tak ada sistem gaji yang cantik dah apa semualah kan. Cumanya sejak setahun yang lalu ataupun 2 tahun yang lalu dia kerja part time. Ada automatik masuk balik caruman tu. Lepas tu pula keluar permohonan untuk ICINA. Dia berhenti kerja. Nampak tak benda-benda macam itu. Point dia padahal sikit je waktu tu. Dan dia pula kerja sebagai part time. Kalau ikutkan berapa sen je yang masuk daripada segi caruman, dan benda tu berubah-ubah. Dan yalah, benda-benda macam itu yang aku cakap, dia trigger merit tu. Sistem merit tu dia akan trigger. Walaupun macam mana pun, tapi requirement yang ada tu terkena dengan sistem merit tu, automatik tertolak ke tepi. Betul. Jadinya dia kena buat permohonan direct dengan dia kena berhubung dengan inilah staff lah. Betul tak? Itu yang kita tengok case yang orang kata selalu orang terkena, aku dah layak, tapi yelah dalam masa yang sama ada benda yang dia buat yang dia tak perasan. Betul. Dia anggap benda tu kecil. Itu aku cakap, benda kecil walaupun kecil, bila melibatkan sistem merit, benda tu dia detect kan. Dia masuk dalam sistem data yang paling besar, dia trigger tit merah ke tepi dulu. Habis dia kena walk in lah pergi sana. Dia boleh buat permohonan. Boleh. Dia kan ada 2 fasa. First phase tu, yang tadi yang terkena tu lah, dia punya tu sistem merit. Tapi sebab government dah bagi, kalau tak dapat boleh mohon yang kedua. So dia kena mohon kedua sama ke? Cuma sertakan
apa lampiran yang diperlukan. Bank statement So, ke sokongan. Ya, sokongan. Dan penjelasan. Contoh kalau kata Yelang apa nak dia harapkan dengan kerja part time. Kan? Cumanya yalah dia nak buat apa lagi, betul lah kan. Jadi kena sertakanlah makluman penjelasan sebabnya ya kena sedia maklum bila dah masuk sistem merit leceh lah. Kan nak tunggu nama kau naik balik, dia akan circulate dalam sistem merit tu je. Leceh sikit lah, sedikit banyak apa yang aku faham. Jadinya rasanya menjawab soalan kan, kenapa kesamarataan ataupun keadilan dan sistem syarat pemproses. Bagi aku tak ada masalah sebab aku dengar rata-rata hampir majoriti yang dapat Ya. Cailal. Tak ada masalah lah. Maknanya kalau ikut requirement betul Elok, tak ada masalah. Jadi cumanya ada beberapa kes sebab aku dengar itu kawan aku cerita kenapa? Aku tanya sampai detail betul-betul. Daripada A sampai Z, lepas dia contact staff apa semua, memang kita faham kat mana ada problem. Maknanya benda tu kecil je. Kan? Daripada sepanjang dia kerja dulu, tiba-tiba yalah dia balik sebab dia nak khidmat mak bapak dia. Lepas tu dia ada buat kerja ni. Lepas tu pisang lagi kan. Lepas tu baru-baru ni yalah kerja part time, benda tu trigger balik kan. Macam tu je lah. Maknanya dari segi sistem nampak dia macam tidak terjejas. Tapi sebenarnya ialah terjejas sebab kita tak nampak benda yang di balik sistem dan di sebalik mata. Alam. Alam di sebalik balik dia sinar. macam itulah. Jadi ada lagi dia punya poin tambahan. Anda apply jaya atau tidak? Yalah kita pun hari tu dah cerita Hilal apply, alhamdulillah lulus. Hakim cerita Hakim tak apply langsung. Tak apply. Tak apply langsung. sebab dia pun jelas dengan syarat-syarat dia. Hakim macam Ijat sedia maklum aku yalah awal-awal tadi aku dah bagi tahu aku tak ada KWSP lagi. Betul. Macam aku lebih pada yalah gaji masih jalan macam biasa lagi. Lagi Tak terjejas. Dah poin kedua lah. Soalan kedua. Habis. Dah habis. Okey, moga menjawab soalan. Terima Betul. kasih. Jap. Ada tambahan? Ada tambahan Sebelum Hakim? kita teruskan, kalau episod ni kita panjang sikit pun tak apa. Aku rasa kat episod ni panjang sikit. Tak apa kan? Tak gini. Untuk apa? Untuk part yang pertama. Episod Untuk part yang pertama. Tak dia gini. Kita bagi-bagi sekarang kan berapa minit? 27. Tak apa, gini je. Part 1, part 2, part 3 habis, kita buat lagi episod, sambung lagi soalan. Okey. Macam mana? Jimat sikit kita punya tajuk. Tak, maksudnya episod yang kita ni ada 3 part. Jadi 3 part full dengan soalan dia. Kita cover mana yang sempat. Lepas tu nanti mana yang lebih kita bawa lagi ke episod seterusnya. Oh, bukan bawa ke part seterusnya. Right, kita bawa dulu ke part seterusnya sampai part 3 habis. Lepas tu kalau kata tak cukup kan kita bawa ke episod So seterusnya. kita buat sikit mana yang kita cover. Hantar dekat kapitalis. Kapitalis otak kau. Katalis. Kalau dia okey dengan konsep ni kita teruskan. Sebabnya kalau kata kita nak buat video, yelah macam kau cakap tu, Yalah. tak berkemampuan lagi lah. Betul. Ui, dia perut lagi lah. Tak, aku dah makan dah. Tapi bunyi. Perut dia pun nak jawab juga. Kaya nak juga. Bukan. Perut kau tak dapat air sinar. Tak ada banyak. Okay, soalan kedua Alright. Setuju saya katakan bahawa musim banjir ini dilayan seperti part musim di negara luar. Okey, macam Apa maksud? yang ni maksud dia, kalau sepahaman aku lah. Dia kalau macam kat negara luar, kita dah standby yang musim ni dia ada kita sekolah, musim ni kita pergi bercuti. Dia kan kira kalau tu ikut musim. Here's the thing. Ya, lepas tu kalau Okay. apa yang Aku saja soalan nak sebut Macam profesor. apa yang soalan ni Okay. dia cakap patut ke kita buat macam kata bulan 12 confirm sampai bulan 1 kita Hujan. akan hadap benda ni kan. Benda confirm benda confirm So kita kena clearkan jadual untuk 2 bulan ni, kita fokus kat apa yang ready untuk banjir gitu. Okay, itu untuk soalan pertama. Kita komparkan terus untuk soalan kedua terus. Setiap tahun banjir berlaku, adakah ini silap rakyat buang sampah atau kerajaan yang tidur sepanjang musim di Malaysia? Kerajaan yang tidur sepanjang musim. Dia kena kau tekan sikit je. Ataupun kerajaan yang tidur sepanjang musim di Malaysia. Ya, dia Dia bagi soalan tak ada noktah, tak ada apa Tarik balik. Duduk Julutong. Okay. First kali berkenaan setuju atau tidak yang kita ni dah macam luar negara punya musim. Hal banjir ni patut kita dilayan. dah kena standby ke? Ya. Kan? Atau lagi kedua berkenaan dengan setiap tahun banjir, adakah ini salah
rakyat yang buang sampah ataupun kerajaan yang tidur sepanjang musim? Jawab. Siapa nak jawab dulu? Kalau pendapat aku kan, kalau macam rakyat buang sampah ni, dia ada mungkin sikit lah yang menjejaskan Aku ada pendapat aku sendiri. banjir kan. Okay. Tapi kalau pada aku ni lebih kepada kerajaan yang tidur lah sepanjang tahun. Bukan nak bangkang Silakan bangkang apa kan. teruskan. Tapi apa yang aku nampak lah, sebab kita kalau buang sampah pun, kalau dari rumah kita nampak memang government dah keluarkan tender untuk contoh SWM, syarikat lah kan, Syarikat luar kan. untuk dia letak kat mana, Menguruskan kita punya bahan buangan gitu kan. Betul. So dia orang yang approvekan tempat mana yang dia nak letak ni semua. That's the correct answer. Macam mana, berapa lama tempat tu boleh tampung sampah-sampah tu kan. Adakah Ada jadual dia adakah tempat standby untuk bila tempat dia dah penuh pergi tempat lain. Okey, itu satu. Kalau berkait sampah lah. Kalau banjir ni aku tengok pada peparitan dan saliran. Yes. Kan? Yes. Bila peparitan dan saliran, kalau kita tengok contoh negara yang maju lah, diorang ada standby. Ni mundur tau. Maju. Contoh. Apa dia orang standby tempat untuk bukan setakat banjir, tsunami punya datang. Yes. Macam kat Jepun kan ada contoh kan. So dia punya government dah, benda ni akan datang. So Standby lah. Ada peruntukan dia. Betul. Kalau macam kita, ada juga peruntukan untuk peparitan dan saliran. Tapi kenapa kita tak boleh handle parit dan saliran air sungai tu? Betul. Maksudnya ada something yang ni lah. Sebab Catchy lah. Something catchy something lah. fishy. Fishy Something fishy. Oh catchy lah. Something fishy Pada aku lah. Sebab benda ni, banjir ni jadi bila teruk, time, kalau nak kata apa, air pasang, dia time dia air pasang baru dia akan naik betul lah. Tapi kalau air tak pasang pun naik, tu problem lah. Macam yang ni, Hal air tak pasang ni kan, memang ada pasang je kan. Dan kita daripada segi kita lah, air macam pasang mana kita nak standby kalau pasang je kita tak kan? yang kena standby. Yes. Okay, teruskan. Tapi pada aku, kita punya standby lah kurang. Kalau macam aku lah ada pakcik kerja JPS lah, contoh lah, JPS, Jabatan ni contoh. Parit dan Saliran Perparitan dan Perparitan. saliran. Okay. Dia akan busy time ni lah, time banjir. Yeah. Sebab kat sana baru nak korek, sini baru nak korek, nak salirkan air kat mana. Padahal kalau kata satu pembangunan nak buat, mesti dia orang akan bagi endorsement. Yes. Kau nak buat kat mana ni saliran ni? So kau benda ni benda betul lah dia buat. Tapi kenapa berlaku juga banjir kilat? Adakah Kan dia ada SOP dia kan. Yeah. Setiap kali kau nak buat pembinaan, SOP-nya macam ni. Takut nanti kalau ada apa-apa berlaku banjir kan. benda tu dah betul. Pembangunan dah buat. Tapi still jadi. Kenapa? Adakah developer bagi sesuatu kat diorang untuk mengurangkan buat tu? Macam tu. Kita tak tahulah. Kita tak tahu. Itu mungkin yalah. Benda yang kita tak nak lah berlaku. Ya, kan? kalau boleh tak nak berlaku, tapi benda ni rajin berlaku. Banjir ni kan. Macam kau cakap tadi berkenaan dengan yalah, pakcik kau dah banjir, lepas tu baru dia nak start korek di situ kan. Yalah, mungkin pada aku kekerapan berlaku banjir di situ kan dah ada kan. Yes. Maksudnya dia dah study dah kat situ mungkin akan banjir, akan berlaku banjir. Dan dia kena buat lah terus. Yes, Kalau correct. apa yang patut dia kena buat kan. Correct. Tapi kenapa time selagi mungkin kita punya perangai kot. Tak banjir lagi, relax kan. Relax lah. Sekali kan, kena baru kena. Nantilah tak banjir kan. Mungkin gitu Nanti juga. tu. Tapi dia punya tu keluar Yalah. peruntukan. Once dah berlaku baru ada action lah pada tak nak lah. kenaan dengan sampah ni, baru-baru ni kita ada ternampak satu video kenaan dengan ada satu makcik tu buang Buang saka. Buang saka kot. Buang saka. menyirap pula aku. Makcik tu. Mana manners dia Jawapan pun bukan-bukan. Ni semua mentality lah. Mentality. Kita kena nak majukan negara, kita kena majukan mentality. First sekali berkenaan dengan sampah lah. Pada aku sampah juga ada satu kesalahan dia jugalah. Macam mana kita nak educate rakyat kan. Macam mana yalah, sampah tu nak diuruskan. Hal-hal macam kau cakap tadi berkenaan dengan pengambilan sampah, jadual tu sendiri setahu aku kita pun dah sediakan jadual-jadual tu kan. Tempat jadual, dan dia orang untuk orang luar ni akan syarikat yang contoh SWM
akan ikutlah jadual Ikut tu jadual. ataupun dia yang propose dekat jabatan tu untuk diorang angkat sampah tu lah. Kalau hal sampah tersumbat ni kan aku rasa tak adalah terlibat dengan pengambilan sampah SWM tu. Dia lebih pada yalah kita punya perangai lah. Kadang-kadang main terus buang, ada kilang-kilang buang dekat parit. Kan itu yang kita kena educate orang lah supaya jangan buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan pada kita sendiri. Sebab government pun dah buat banyak dasar jangan buang sampah, rata-rata buat iklan nak menyedarkan kita benda-benda ni kan. Dulu pernah sekali yang ni asingkan sampah betul lah Hanya antara kempen-kempen dia sayangi cin sungai kita. Yalah benda-benda macam gitulah. Dah buat banyak tapi kita je mentality kita juga. Kita kena ubah lah macam mana nak jaga negara kita. Sebab kita dah tahu musim hujan akan banjir. So kita kena prepare awal lah. Betul kan? Satu mentaliti kita sebagai rakyat Malaysia mesti lagi ditakut yang lama. Kita dah 2021. Patutnya kau dah boleh tahu, oh okey, mencegah lebih baik daripada mengubati. Kau kena dah standby awal, kau kena buat parit besar padang bola ke kan. Takkanlah once kau dah banjir, rumah orang hilang baru kau nak korek. Oh ni korek sini, salurkan air ke sana. Takkanlah setiap kali kau nak buat dah banjir baru aku nak buat. Jadinya pada aku kita kena standby lah. Kita dah boleh anggap banjir tu adalah satu musim kita lah. Satu yalah nak katakan musim lah. Kita ada panas. Kira barang kompom lah. Kita ada hujan lah. Kita dah kena standby lah. Okeylah, soalan seterusnya. Li ada nak tambah sikit ke? Tak ada Ada. Kalau nak tambah ada je. Silakan. Benda-benda sini. Berbalik isu dia punya soalan tadi apa? Banjir. Banjir. Itu poin paling besar sebenarnya banjir. Rasanya yalah badan kerajaan atau yalah jabatan yang sepatutnya menguruskan dia dah ada data. Ya betul. Dia dah ada data. Aku rasa komplit dah data dia. Tak ada masalah dah. Dan memang kita negara memang 2 musim je. Hujan panas dan kita tahu bila nak hujan. Dan benda ni pun kita dah pernah cerita yang di episod yang lepas. Yang apa yang kita nampak sebenarnya ialah dia berkait dengan isu pembalakan. Sebab kita negara Khatulistiwa, negara tadahan hujan. Yalah bila kita memang negara yang hujan, kita ada kawasan tempat tadahan hujan. Bila kawasan tempat tadahan hujan ni tak ada, kena ready lah. Dan aku rasa itulah yang data yang problem. Bila kawasan tadahan hujan tak ada, adakah benda tu mempunyai satu data yang jelas? Okey, kawasan tadahan hujan ini berkeluasan sekian, yang sebelum ni menampung jumlah hujan sekian hilang. Macam mana dia punya counter balik? Tapi rata-rata yang kita tengok kawasan yang selalu terlibat adalah kawasan yang bukan bandar. Yalah betul. Mesti kawasan penempatan. Dan benda tu pun juga kita wallah alam kita pun tak tahu. Kalau kata badan tertentu ada maklumat tentang kawasan tadahan hujan itu bila hilang airnya mengalir ke kawasan sekian. Wallah alam lah, kita pun tak tahu. Kalau kata dia ada data, kenapa tak ada tindakan? Dan kita pula sedia maklum, yalah benda-benda macam ini melibatkan kerajaan dan benda tu kena ada penjelasan daripada kerajaan lah. Kan? Kalau katalah benda ni kita boleh predict, contohlah kan, tapi yalah kita bukan boleh predict pun kalau kata nak jadi sebarang malapetaka ataupun bencana. Tapi kena ingat kan, kita boleh buat persediaan. Contohlah kalau kata dah kerap sangat dah banjir, contoh yang macam baru ni Pahang, bukan orang kata tempat yang kerap banjir. Kan, tapi apa yang jelas kita nampak benda yang melibatkan kawasan tadahan hujan lah. Macam di Kota Tinggi, antara port yang glamour juga banjir. Tapi itu antara Kota Tinggi memang kena ada persediaan lah. Tapi aku rasa persediaan dia dah ada. Mungkin dari segi proses data lah. Yalah bila proses data melibatkan kerja-kerja, ini dah melibatkan benda-benda yang lebih besar lah. Sepertinya ahli politik atau sebagainya. Jadi benda tu kena jelas lah. Kan kita ni sebagai yalah kita ni podcast boleh bercakap je lah kan. Nak bercakap gegong kata boleh lah. Semuanya yalah aku rasa semua orang dah jelas proses dia kan.
Cumanya bila jadi ada problem tu, ada something somewhere lah. Tapi kita malah nak cerita lebih-lebih lah kan. Betul. Mesti dia maklum. Kalau berkenaan dengan contohlah dia dah buat dah kan satu projek tu untuk dia elakkan banjir lah. Tapi mungkin dia tak boleh nak menampung kapasiti. Contoh kalau banjir tu terlalu terlalu besar kan. Mungkin ada mungkin terlibat jugalah benda tu kan. Dia ginilah macam contoh kita kena ingat satu je. Malapetaka memang kita tak boleh nak predik. Tapi bagaimana suatu projek itu keberkesanan dia. Contoh banjir datang dalam masa sejam atau 2 jam hilang. Okey lah, kita boleh terima lah, accept lah benda tu kan. At least paling tidak benda tu membantu daripada datang bertakung kan, habis rosak. At least kalau kata datang 1 jam memang air naik, tapi hilang, kau kan boleh hold kejap, relax 1 jam. At least dalam sama masa 1 jam tu kau banyak benda kau boleh prepare kan. Itulah at least benda tu dia jangan bertakung ataupun makin naik kan. Sebabnya banjir kilat ataupun banjir-banjir yang sebab kita sedia maklum memang kita banjir. Cumanya dalam keadaan bagaimana besar atau kecil kita tak boleh nak predik juga kan. Jadi benda-benda macam itu kita kena ambil. Kalau kata benda tu dapat menampung banjir yang berlaku, alhamdulillah memang projek tu berjaya. Kalau kata ada contoh datang banjir pecah kan, contoh saliran yang dia ada besarkan tu pun pecah ke apa ke roboh ke apa, itu antara orang kata projek tu gagal lah. Bila projek gagal kena buat penyiasatan lah. Tak boleh menampung benda tu. Itu je lah rasanya. Moga menjawab soalan lah. Ada kaitan ke yang lain-lain soalan dia? Berkait ke? Mana? Dia kata kerajaan tidur ke apa kan? Dah lah tu ya. Tapi rasanya menjawab lah. Dia tak ada. Itu sebab tadi aku dah rangkumkan 2 soalan lah sekali. Betul. Dia ada 2 soalan, jadi dia kita menjawab 2 soalan sekali. Alright, moga menjawab. 3 berkenaan dengan perniagaan 3 ada 1, 2, 3, 4, 5 soalan. Yo. Okey. Boleh rangkum ke? Aku cuba. Rangkum ke? Aku takut dia terlibat juga ni. Ke kita nak ke part yang seterusnya? Last soalan, lepas tu kita next habiskan. Okey, PKP datang lagi. Bagaimana kemandirian peniaga Malaysia selepas ini? Kemandirian. Okey. Jika anda menteri, apakah anda bakal lakukan? Medan selera banyak kekosongan, hal yang tu kan. Ni motherfucker hal tersebut sudah dimiliki anda sebagai apakah relevan berniaga di traffic light? Apakah pendapat anda tentang saman yang diberikan? Maksudnya berniaga kat tu saman. Adakah anda golongan yang mengherdik, membeli atau berdiam? Ini ginilah ijab baca soalannya lah, lepas tu jawapan kita sama part 2. Alright. Baca full Dah habis dah. Dah. Dah habis. Okey, kita jumpa di bahagian yang kedua. Alright.